Apakah kelebihan orang yang mendengar? Hari ini Allah Ta'ala beri kita nikmat dengan pendengaran. Ada telinga, boleh mendengar dengan baik. Boleh mendengar dengan baik. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, kalau mereka ni berada di dalam majlis ta'lim. Ta'lim ni maknanya majlis ilmu yang dikendalikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka akan menumpukan penuh perhatian di dalam masa ta'lim yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan bahawa kalau Rasulullah ni memberikan ta'lim, dia memberikan ilmu kepada para sahabat ni akan dengar betul-betul, sehingga burung-burung yang berterbangan akan bertenggik di bau para sahabat, kerana burung ni menyangkakan bahawa tempat dia bertenggik itu ialah tunggul. Kerana apa? Nak tunjukkan kepada kita bahawa sahabat-sahabat ni bila dia dengar ilmu, dia dengar majlis ta'lim yang dikendalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ni adalah orang yang cukup konsentrasi dalam memberikan penumpuan kepada majlis itu. Jadi apabila kita menunaikan hak mendengar, apabila seseorang itu diberikan telinga oleh Allah Ta'ala, dia duduk dalam majlis ilmu, dia menunaikan hak mendengar, maka Allah Ta'ala beri dia 3 perkara. Kan? Siapa yang dia duduk dalam majlis ilmu, dia gunakan telinga untuk benar-benar untuk mendengar, maka Allah Ta'ala beri dia 3 perkara. Yang pertamanya, orang yang menggunakan telinga untuk mendengar ketika mana majlis ta'lim, majlis ilmu diberikan kepada dia, Allah Ta'ala akan memudahkan ilmu itu masuk ke dalam hati dia. Itu yang pertama. Sebab tu kalau duduk, jangan duduk tutup punya ni. Itu memang tak dapat dah. Dah ditutup, nak dapat apa? Jadi dengan sebab itu, duduk dalam majlis ilmu, tak kira di mana-mana kita berada, dalam mana-mana majlis ilmu, maknanya kena dengar betul-betul. Sebab bila kita dengar betul-betul, Allah Ta'ala mudahkan ilmu tu masuk dalam. Kerana ilmu tu masuk melalui pendengaran. Dia masuk dalam. Allah Ta'ala akan masukkan ilmu tu dalam hati kita. Jadi bila maknanya hati kita tu masuk ilmu, maknanya hati tu akan jadi bercahaya. Dia ada nur. Kerana Allah Ta'ala berikan nur pada hati kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, orang yang mendengar, yang menunaikan hak mendengar, Allah Ta'ala akan memudahkan pemahaman tentang apa yang didengar. Tadi dimasukkan ilmu. Yang keduanya, apabila dia dengar sesuatu ilmu, maka dia akan, Allah Ta'ala akan beri faham pada dia. Jadi kalau dia tak mendengar, tak faham. Sebab tu pendengaran ni penting. Sebab tu diceritakan dalam ilmu tasawuf, disebut dalam tasawuf, telinga ni adalah nikmat. Kalau orang diberi mata, diberi telinga, mana yang lebih besar nikmat dia? Telinga lebih besar nikmat daripada mata. Kadang-kadang orang pandang tak dapat iktibar, tapi orang dengar dia dapat banyak maklumat. Dia dapat banyak maknanya ilmu. Sebab tu bila dia mendengar, dengar betul-betul dalam majlis ilmu ataupun apa-apa saja, maka Allah Ta'ala memudahkan untuk dia memahami ilmu yang dia belajar. Dan yang ketiganya, apabila seseorang itu menggunakan hak mendengar, nescaya Allah Ta'ala memudahkan kepadanya untuk bercakap ilmu yang dia perlukan. Dia dah dengar dah, ilmu dah masuk, Allah Ta'ala dah beri dia faham. Ketika mana satu ketika dia nak gunakan ilmu tadi, dengan sebab dia dengar banyak, maka dia boleh lontarkan balik ilmu tu, dia boleh keluarkan balik.
Dengan sebab tu maknanya jadi orang yang mendengar. Kan? Kerana kelebihan mendengar ni disebutkan dapat 3 perkara besar dalam orang yang mendengar. Jadi kita gunakan hak mendengar tu dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan sebab itu jangan mencampurkan pendengaran kita ni dengan perkara-perkara yang tak elok. Jadi bila mencampurkan pendengaran kita dengan perkara-perkara batil, maka menyebabkan maknanya susah untuk kita ni mendapat ilmu, kan? Jadi ilmu tu satu perkara ialah makna bita'allum. Ilmu ni cara belajar, tapi ada juga ilmu dapat dengan cara mendengar. Cara mendengar. Dia tak duduk dalam majlis ilmu, dia duduk mendengar pun kadang-kadang dia dengar suatu perkara dia boleh dapat ilmu. Jadi penting tu. Jadi kita masuk bicara kita dalam ayyuhal aulad, membicarakan lagi tentang menyambung perkara yang disebutkan dalam bab yang ke-16, carilah guru yang mursyid. Adapun adab-adab yang zahir, adab-adab zahir. Ini adab zahir ni ialah adab-adab ketika mana seorang penuntut. Adab zahir ni ialah adab penuntut. Muka surat 42. Muka surat 42. Ni adab zahir. Bila orang menuntut ilmu, dia kena jaga adab ni. Kalau tidak, tak susah nak dapat ilmu. Yang pertama, bahawa ia jangan sama sekali bertengkar dengannya, dan jangan juga pula suka berhujah melawannya pada apa jua masalah, walaupun ia mengetahui salahnya pada zahir. Jadi maknanya orang yang menuntut ilmu, adabnya kalau dia perlu jaga untuk dapat ilmu ni, kalau tak dijaga dia susah dapat ilmu. Yang pertama, jangan suka bertengkar dengan guru, kan? Jadi kalau menjadi penuntut ilmu, jangan suka bertengkar, jangan cari pasal dengan guru. Itu menjadi halangan kepada kita untuk mendapat ilmu. Di mana-mana pun kita belajar, tak kiralah asal ataupun di mana keadaan sekalipun, apabila kita menuntut ilmu, maknanya jangan suka bertengkar dengan guru. Cari hal dengan guru. Itu adab yang perlu dijaga. Kalau tak dijaga, kita belajar betapa lama sekalipun susah untuk dapat ilmu. Jadi menjadikan ilmu tu kalau dibelajar tidak memberi manfaat. Apa tandanya ilmu tu memberi manfaat? Pertamanya, dia boleh menunjuk orang yang belajar tu kepada kebaikan. Yang keduanya, orang yang dapat ilmu yang manfaat ni, macam mana tandanya? Dia akan menjadi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, tanda ilmu yang dia belajar tu manfaat macam mana? Dia boleh beramal, kan? Dan orang lain dapat mengambil manfaat dengan apa yang dia ada. Itu tandanya, maknanya ilmu yang dia belajar tu manfaat. Hari ni cuba tengok. Kalau kita belajar, contohnya kalau kita ni menghafal Quran, kan? Tengok hafalan kita tu manfaat tak nak manfaat. Kalau sekiranya manfaat, maknanya kita dapat baca. Dapat baca tiap-tiap hari. Yang keduanya, orang boleh mengambil manfaat. Orang suruh jadi imam, orang kedepankan kita dalam majlis. Sebab apa? Dia tahu kita hafal Quran. Jadi nak tunjukkan mana? Bahawa di situ ada manfaat hafalan kita. Kita jadi orang hafal Quran, jadi orang berilmu, maknanya ada manfaat. Sebab orang memuliakan kita, orang mengambil manfaat kepada kita. Jadi maknanya dia suruh kita ke depan. Apa-apa majlis ditolak kita ke depan. Apa-apa maknanya keadaan, kita diberi keutamaan. Jadi itu nak menunjukkan bahawa salah satu daripada tanda maknanya ilmu yang dia belajar tu bermanfaat. Dan jangan suka berhujah. Berhujah ni maknanya berdebat. Suka berhujah dengan guru. Guru cakap macam ni, kita hujah dia, kita lawan dia. Dalam pada semua masalah, walaupun kita mengetahui salahnya. Kadang-kadang guru ni bukan semua yang betul, kan? Ada kalanya guru tu melakukan kesalahan, kan?
Kerana guru juga manusia seperti mana kita juga. Tetapi walaupun kita nampak salahnya guru tu, jangan suka berdebat dengan dia. Itu salah. Dari segi adabnya salah. Kan? Kalau guru tu salah, ada orang yang boleh membetulkan dia. Jadi itu. Yang keduanya, jangan ia bersegera meletakkan sejadah di hadapannya kecuali pada waktu ia nak menunaikan sembahyang. Ini daripada adab. Adab kalau kita makna menuntut ilmu ni, adab belajar, jangan segera meletakkan sejadah. Maknanya tempat duduk dia atau tempat sembahyang dia, kecuali kalau dia memang nak sembahyang. Ni adab lah. Kerana ada dia namakan dia khadam, orang khidmat. Orang yang berkhidmat dengan guru ni, dia kena tengok. Kalau guru tak nak, belum lagi nak mendirikan solat, jangan meletakkan sejadah guru. Kan? Terutama kalau orang-orang menuntut ilmu ni, tempat guru tu jangan duduk. Kan? Itu adalah adab yang perlu dijaga. Tempat guru jangan duduk. Kerana itu adalah di antara adab, satu kesalahan dari segi adab. Kan? Jangan duduk tempat guru. Ni guru tak ada, kita pun duduk. Wah, kalau kau ambil snap sikit, ada gaya tak jadi guru. Jadi tak boleh. Dari sudut tu tak boleh. Adabnya tak kena. Ni kena jagalah. Kalau orang nak menuntut ilmu ni, tak kira siapa, tua ke muda, menuntut ilmu, ada adab ni kalau tak dijaga, maka tak dapat ilmu. Ilmu susah untuk dapat. Dan apabila ia selesai sembahyang, maka hendaklah segera mengangkatnya. Mana kalau tok guru tadi, guru ni kalau adab kita dengan guru, kalau guru dah sembahyang, cepat-cepat maknanya lipatkan sejadah guru. Itu di antara adab yang perlu kita tengok, kan? Dan yang ketiganya, jangan ia memperbanyakkan sembahyang sunat di hadapannya. Di antara adab lain, seorang pelajar bila dia menuntut ilmu, jangan banyakkan solat sunat di depan guru. Itu tak boleh tau. Kan? Kalau nak sembahyang sunat banyak, jangan di depan guru dia. Carilah tempat lain. Yang keempat, hendaklah ia mengamalkan apa-apa yang disuruh oleh gurunya dengan kadar kemampuan. Kalau kita menuntut ilmu, tengah belajar, apa-apa yang guru suruh, yang dari sudut kebaikannya ada, maka kalau boleh semampu-mampunya buat. Jangan tinggalkan. Kan? Jangan ditinggalkan. Ini adalah adab-adab zahir. Adab-adab zahir yang perlu bagi seorang pelajar ataupun penuntut kena berikan perhatian. Tak kiralah dia ni belajar secara formal ataupun secara tidak formal. Maknanya belajar secara formal ni ada kelas, ada dia punya waktu dia. Kalau belajar secara tidak formal ni macam ni lah, lepas subuh mengaji 45 minit, 50 minit, bukan maghrib belajar, kitabnya ada, itu mengaji secara tidak formal. Kan? Dan orang yang belajar tu dia tak ada kira peringkat umur. Ada budak, ada orang dewasa, ada orang tua. Tapi kalau mengaji secara formal, ni dia ada tetap, ada sebaya, rakan sebaya. Maka ni itu pengajian secara formal. Dia ada berjadual, ada gurunya, ada subjeknya. Itu mengaji secara formal. Jadi kita tengok kata Imam Ghazali tentang adab yang batin. Bila orang menuntut ilmu, macam mana adab batin seorang penuntut ilmu? Yang pertama, segala sesuatu yang ia dengar daripada gurunya dan telah diterimanya daripada zahir, maka jangan sekali-kali dia mengingkari pada batin. Mana kalau dengar apa yang guru cakap, maka dengar sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asaina. Dia ada dua. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami ikut, kami taat. Ada satu lagi ialah sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami bantah, kami sanggah. Jadi orang-orang yang mendengar daripada gurunya sesuatu,
maka dia jangan mengingkari akan gurunya. Kerana perbuatan yang demikian, orang yang mengingkari guru, pada zahir dia ikut apa yang guru cakap, maka pada batin tak mengikut, maka itu dinamakan orang munafik. Mereka tu termasuk daripada orang munafik. Buat lain, cakap lain. Itu munafik namanya. Munafik ni apa? Maknanya orang yang bermuka-muka. Macam mana balasan orang yang munafik? Asfali minan nar. Mereka ni kalau dalam neraka lebih bawah daripada orang kafir. Masuk dalam neraka paling bawah sekali. Asfal maknanya apa? Dasar, paling dasar sekali. Orang kafir tu, dia tu kafir, memang jelas kafirnya, kerana tak beriman kepada Allah dan Rasul. Memang jelas. Tapi ini orang munafik ni, kalau datang kepada orang beriman, dia kata dia beriman. Datang kepada orang kafir, dia kata orang kafir. Dia bermuka-muka. Jadi dengan sebab itu, kedudukan orang kafir ni lebih bawah daripada kedudukan orang munafik ni lebih bawah daripada orang kafir. Jadi dengan sebab itu seorang penuntut ilmu, kalau dia dengar apa yang guru beritahu, maka ikut. Jangan sanggah daripada dalam hati dia. Hati cakap, apalah tok guru ni, kan? Apalah dia ni, kan? Aku malas nak ikut lah. Jadi tapi aku dengar kan nanti tidak kena ketindakan. Jadi maknanya itu, maknanya ada sifat-sifat munafik, tak boleh. Dan seandainya dia telah dapat berbuat demikian, maka sebaiknya ia tinggalkan sahaja gurunya itu. Kalau dia maknanya tidak dapat berbuat apa yang diperintah oleh guru, maka lebih baik dia meninggalkan guru tu. Sehingga sampai pada suatu masa ia dapat menyamakan batin dan zahirnya. Sebab tu nak nasihatkan pada pelajar-pelajar. Kalau datang menuntut ilmu ni, jangan terpaksa. Kenapa datang belajar sini? Ustaz, saya datang ni sebab mak yang suruh, ayah yang suruh. Saya sebenarnya tak nak pun, tak nak belajar. Itu tanda apa tu? Terpaksa pergi tu. Jadi dengan sebab itu kalau datang sini belajar, dia hati dengan dia punya fizikalnya tak sama. Belajar dalam keadaan terpaksa, sebab mak yang suruh, ayah yang suruh, itu tak jadi. Jadi itu sebab tak mau mengaji betul-betul. Sebab apa? Sebab bukan daripada hati. Jadi macam ni, orang yang macam ni susah nak dapat. Kalau kita mengaji ilmu, susah nak dapat. Jadi dengan sebab itu, maknanya kalau jadi yang demikian, duduk mengaji bertahun-tahun daripada tak dapat, baik kita pergi tempat lain. Baik kita cari tempat belajar yang kita suka, supaya ilmu yang kita dapat tu benar-benar dapat. Ini kalau hari ni datang kerana terpaksa, saya ni memang malas sungguh, nak menghafal ni memang saya tak nak. Mak yang paksa saya, ayah yang paksa saya, jadi saya ikut ajalah. Yang ni susah nak dapat. Sebab tu kalau dia datang sini, mana-mana tempat dia mengaji pun, dia jadi masalah banyak. Jadi dengan sebab itu, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau sekiranya zahirnya dan batinnya bercanggah, lebih baik dia pergi tempat lain. Dia pergi pada tempat yang dia benar-benar suka, baru ilmu tu akan melekat pada dia. Tapi kalau dia pergi itu kerana ada terpaksa ataupun kerana tidak suka, maka susah dia nak dapat. Boleh habis mengaji, boleh habis, tapi benda tu, ilmu yang dia nak belajar tu tak akan lekat pada dia. Sehingga sampai pada satu masa yang ia dapat menyamakan. Maknanya kalau hati, zahir dan batin dah benar-benar sama, datanglah balik. Mengaji waktu tu baru dapat. Ini yang kita nak kena jaga. Ingatan kepada semua pelajar, supaya menjaga tu, supaya zahir dan batinnya betul-betul seiring, baru ilmu tu boleh dapat. Apa yang dia dah hafal tu maknanya boleh lekat dalam dia punya jiwa dia. Kalau tidak, zahirnya tak sama, batinnya tak sama, maka susah. Kerana apa? Kerana minyak dengan air ni kalau dalam satu bekas mana boleh bercampur? Kan? Kalau kita masukkan minyak, masukkan air,
dia tak boleh bercampur kerana minyak tu berada di lapisan atas, air dia bawah. Dia tak boleh bercampur sampai bila-bila. Kita goncang sekali pun, maka dia tetap nanti bila berada dalam keadaan statik, dia tetap berpisah. Nak menunjukkan air dengan minyak selama-lama tak boleh bercampur, walaupun dia duduk dalam satu bekas. Jadi dengan sebab itu hati, kalau zahirnya lain, batinnya lain, maka tak boleh. Tak boleh dia nak bersatu. Dengan sebab tu kena cari jalan. Mana air dalam bekas mesti sama air, walaupun air itu berlainan warna sekalipun. Oleh kerana dia air, dia tetap boleh bercampur. Kerana dia air. Tapi kalau sekiranya minyak dengan air, sampai bila-bila dia tak boleh bercampur, walaupun dalam satu bekas, kan? Dia tetap terasing. Jadi ini yang kita kena ambil perhatian, kan? Bagi orang yang nak menuntut ilmu. Yang keduanya, daripada adab batin ialah hendaklah ia menjauhi daripada sahabat dengan orang yang jahat, supaya ia dapat mengosongkan lembaran hatinya daripada segala hubungan dan pengaruh syaitan manusia. Jadi ingat, syaitan ini dia ada dua. Apa maksud syaitan? Syaitan inilah yang menjauhkan seseorang daripada mana kebaikan. Itu syaitan. Yang kedua, syaitan ni maksud apa? Yang mengajak kepada sesuatu keburukan. Ini syaitan. Jadi maknanya syaitan ini seperti mana yang disebut dalam Quran, dia ada dua. Ada syaitan daripada jenis jin dan ada syaitan daripada jenis manusia. Yang jenis manusia ni macam ni lah. Yang pergi pasar, pergi ke kedai, yang pakai baju, yang pergi sekolah. Itu syaitan dari jenis manusia. Macam mana dia jadi syaitan? Apabila dia mengajak orang buat jahat, ataupun menjauhkan orang daripada buat baik. Itu syaitan lah. Kita hari ni jangan pergi surau hari ni. Itu bisikkan syaitan daripada jenis manusia. Dia ajak orang jangan buat baik. Itu jenis syaitan. Syaitan yang ada jenis manusia tu. Ada syaitan daripada jenis jin. Macam mana syaitan daripada jenis jin? Dia bisikkan kepada kita, kan? Hari ni kau jangan datang. Tapi benda ni tak nampak. Sebab tu maknanya jauhkan daripada bersahabat dengan orang-orang yang jahat. Tak. Sebab tu jangan. Supaya apa? Kalau kita bersahabat dengan orang jahat ni, kalau kita tak jadi jahat, kita akan dapat nama. Contohnya, kalau sekiranya orang tu buat jahat, kita berkawan dengan dia, kita tak buat, kan? Contoh paling mudah, Ustaz bawa contoh paling mudah. Contoh, kalau ada seorang tu dia berkawan dengan orang hisap rokok contohnya, dia tak hisap rokok. Apabila orang tu kena tangkap, orang akan kata, siapa yang kena tangkap tu? Tu kawan dia yang hisap rokok tu. Kita punya nama pun ada terkait. Tak? Sebab tu tak boleh berkawan dengan orang-orang yang jahat perangai. Orang yang menuntut ilmu, adab batin, jangan berkawan dengan orang-orang yang tak baik perangai. Jadi dia akan apa? Dia akan jadi sama. Walaupun dia tak buat, tapi bila berkawan tu, nama pun dapat. Sebab tu tak bagus. Jadi nak mengingatkan kita supaya apa? Jaga. Maka dengan itu akan suci hatinya daripada kekotoran syaitan. Sebab syaitan ni kerjanya apa? Inna syaitan lakum adu mubin. Sungguhnya syaitan pada kamu tu musuh yang nyata. Dia musuh yang nyata. Jadi bila musuh ni kita kena jaga-jagalah. Dan walau bagaimanapun keadaan, ia mestilah memilih kefakiran daripada kekayaan. Orang yang duduk belajar atas adab batinnya, jangan terlalu mewah. Orang belajar ni jangan terlalu senang. Sebab bila belajar ni dalam keadaan senang yang bersangatan, susah nak jadi belajar. Sebab tu makan,
ala kadar. Orang yang menuntut ilmu ni makannya ala kadar. Kalau makan sedap-sedap sangat, susah nak jadi belajar. Kan? Ini ada orang menuntut ilmu lah. Daripada perkara yang batin. Jadi ini kita kena tahu supaya apa? Kita ni mengetahui. Bila nak menuntut ilmu ni ada adab yang perlu kita jaga. Jadi kalau kita tengok ada adab yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i sebutkan adab ketika mana orang duduk ataupun orang belajar. Yang pertamanya, orang bila nak belajar ni, pertama kena berwuduk. Pertama. Sebab bila berwuduk ni, apa faedah berwuduk? Bila kita berwuduk, menggugurkan semua dosa. Dosa pada semua anggota. Pada anggota tangan, anggota muka, mata, telinga, kaki, semua akan dosanya akan gugur. Sebab tu orang yang mengambil wuduk, maka makruh hukum dia mengeringkan dia punya wuduk dia. Ambil tuala, ambil maknanya ridak ni pergi lap. Kan? Hukumnya makruh. Biar maknanya air wuduk tu kering sendiri. Kenapa? Disebut oleh ulama, kiranya air wuduk tu kering sendiri, jatuh sendiri, maka dia menggugurkan dosa. Sebab tu orang menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i, sentiasa kena berwuduk. Kenapa? Bila dia berwuduk, menggugurkan dosa-dosa dia. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, orang yang menuntut ilmu ni adabnya apa? Solat sunat 2 rakaat sebelum menuntut ilmu. Lazim kan? Sebelum belajar, sebelum menghafal Quran, sebelum belajar suatu ilmu, ambil wuduk, sembahyang sunat dulu. Kan? Sembahyang sunat dulu. Setidak-tidaknya sembahyang sunat wuduk. Usalli sunatan wuduk lillahi ta'ala. Kerana bila kita sembahyang sunat ni, memudahkan kepada kita. Sebab apa? Sebab sembahyang ni mengkifarahkan dosa. Kan? Sembahyang ni boleh mengkifarahkan dosa. Jadi dengan sebab itu, bila kita menuntut ilmu, lazimkan sebelum daripada menuntut ilmu, sembahyang sunat dulu. Tadi dah ambil wuduk, menggugurkan dosa. Yang keduanya, kita sembahyang sunat, maknanya memudahkan kepada kita ilmu tu. Yang ketiganya, kata Imam Syafi'i, ada orang nak duduk dalam majlis ilmu atau orang yang menuntut ilmu ni apa? Hendaklah mereka ni sentiasa berpakaian bersih. Ya Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fatahhir wa siyabaka fatahhir. Wa siyabaka fatahhir. Wahai orang yang muslimun, ya ayyuhal muddassir, kum fa'anzir wa siyabaka fatahhir. Maka baju kamu bersihkan. Makna kalau kita menuntut ilmu ni, adab dalam bertaklim ni, dalam belajar, mesti mana jaga pakaian. Pakaian mesti bersih. Jangan duduk dalam majlis ilmu, orang cium macam-macam bau pakaian kita. Itu sebabnya sunnah, bila kita masuk dalam majlis ilmu, mesti ada minyak wangi. Kan? Rasulullah SAW sunnah. Sunnah ni Rasulullah sering pakai minyak wangi. Minyak wangi ni nak pakai bila? Pertamanya waktu solat. Wangian ni, wangian yang kita beli tu, bila nak pakai? Pertama bila nak solat. Kan? Yang keduanya, bila nak pakai minyak wangi? Bila duduk dalam majlis ilmu. Kan? Yang ketiganya, bila maknanya nak pakai minyak wangi? Bila berubah bau badan. Kan? Berubah bau badan. Yang keempatnya, bila suruh pakai minyak wangi? Bila masuk dalam perhimpunan orang. Pakai. Itu sunnah.
Sunnah pakai minyak wangi. Jangan beli minyak wangi, simpan dia. Nah, tak pakai-pakai. Maknanya termasuk daripada orang yang disuruh pakai minyak wangi ni, iaitu ketika mana menuntut ilmu. Makna suruh pakai minyak wangi. Supaya apa? Bila kita mencium aroma ni, bau wangi ni, kerana dalam majlis ilmu, siapa yang ada dengan kita? Para malaikat. Sebab disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut apa? Makna majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berhimpun satu kaum di mana-mana rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, mereka ni baca Quran. Yatluna, tala yatlu. Mana apa? Mereka baca Quran. Wa yatadarasu bainahum. Mana apa tadaras? Tadarasu mana darasa yudarisu tadrusun. Mana mereka menuntut ilmu. Mereka mengulang kaji. Mereka belajar. Itu maknanya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang baca Quran, orang yang menuntut ilmu, ketika mana dia duduk dalam satu majlis, sama ada di rumah Allah, di masjid ke, di surau ke, dia menuntut ilmu, nasaya Allah Ta'ala beri dia ketenangan. Itu yang pertama. Ni kesan daripada orang menuntut ilmu. Dia duduk dalam majlis ilmu, dia baca Quran dalam satu majlis, dia duduk dalam masjid, dia baca Quran, duduk dalam surau, dia baca Quran. Apa yang Allah Ta'ala beri? Nazalat alaihimus sakinah. Allah Ta'ala beri ketenangan. Hatinya jadi tenang, duduk dalam majlis ilmu. Kalau orang duduk dalam majlis ilmu, dia tak tenang, itu ada masalah. Ada masalah. Bukan sebab majlis ilmu tu menjadikan dia tak tenang, dia sendiri tu bermasalah. Kena tengok balik. Cek balik kenapa jadi masalah. Mungkin dengan sebab makan. Mungkin dengan sebab minum. Ataupun mungkin dengan sebab suatu dosa yang dilakukan. Sebab tu dia jadi tak tenang. Kan? Orang kalau duduk dalam majlis ilmu tak tenang, tengok apa yang dimakan tadi. Apa yang diminum tadi. Apa yang dia lakukan tadi. Adakah dia melakukan dosa? Sebab bila melakukan dosa terhalang daripada mendapat ketenangan dalam menuntut ilmu. Sebab kita kena tengok balik. Hari ni kita duduk dalam majlis ilmu, kenapa kita tak boleh tenang? Ada masalah. Bukan majlis ilmu tu tak bagus. Mana ada majlis ilmu yang tak bagus? Kita sendiri tak dapat ketenangan. Saya tak boleh lama lah ustaz duduk dalam majlis ilmu. Sebab apa? Masalah. Orang lain boleh duduk lama. Yang pertamanya Allah Ta'ala beri apa? Nazalat alaihimus sakinah. Yang keduanya, wa khasyathumur rahmah. Orang baca Quran, orang duduk dalam majlis ilmu, dia akan dapat makna apa? Rahmat daripada Allah Ta'ala. Kalau sekiranya waktu, maknanya turunnya rahmat Allah, diduduk dalam majlis ilmu, dia akan dapat rahmat. Dan yang ketiganya, orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, wa khaffathumul malaikah. Nak tunjuk tadi yang kita sebut tadi, orang yang duduk dalam majlis ilmu sentiasa mereka itu dikelilingi oleh para malaikat. Dalam majlis ilmu bukan kita je yang ada. Sebenarnya dalam majlis kita ni malaikatnya banyak. Tinggal kita tak nampak je. Kalau kita nampak malaikat tu ada, nasai kita tak ada ruang untuk duduk. Kerana apa? Majlis ilmu ni majlis yang banyak malaikat Allah Ta'ala duduk. Majlis malaikat-malaikat rahmat Allah Ta'ala duduk ramai. Kita yang tak nampak. Kalau kita nampak, nasai kita rasa tak ada tempat nak duduk dah. Sebab apa? Malaikat Allah Ta'ala ramai. Sebab tu kita kena jaga. Bila menuntut ilmu ni kita kena jaga. Yang keempatnya, bila orang duduk menuntut ilmu atau orang yang baca Quran ni, wa zakarahumullah indah. Allah Ta'ala akan menyebut nama-nama orang yang baca Quran. Allah Ta'ala menyebut orang mana-mana yang duduk dalam majlis ilmu kepada apa? Para malaikat. Nanti Allah Ta'ala bagi tahu, wahai malaikat, ini Fulan bin Fulan, ni hamba aku ni duduk dalam majlis ilmu. Jadi Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu sehingga nama mereka tu dikhabarkan kepada para malaikat ini.
Malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Jadi malaikat tu bila tahu kita ni duduk dalam majlis ilmu, namanya dah disebut selalu oleh Allah Ta'ala, kalau datang mudahlah, memudahkan kepada kita. Kalau belajar sesuatu, maka mudah untuk dapat pertolongan daripada Allah Ta'ala bila kita menuntut ilmu tu. Imam Syafi'i kata lagi apa? Adab ketika mana kita menuntut ilmu ni, pandang kepada mulut orang yang memberi ta'lim. Kalau kita belajar, kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita dengar hadis, kita dengar makna ayat Quran, maka kita lihat kepada guru kita. Seolah-olah maknanya yang menyampaikan tu ialah maknanya hadis yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seumpama. Kan? Kemudian yang keenamnya adabnya apa? Apabila kita memberi ta'lim, ulang hadis sebanyak 3 kali. Ini bagi guru. Bagi guru pula, kalau sekiranya dia mengajar, maka sesuatu ilmu tu diulang-ulang. Supaya apa? Lekat kepada maknanya kepada murid dia. Ini adabnya lah. Dan bila duduk dalam majlis ilmu, di antara adabnya apa? Duduk rapat-rapat. Kan? Duduk dalam keadaan rapat-rapat. Maknanya duduk macam mana? Iaitu bertemu lutut. Kan? Duduk dalam majlis ilmu ni supaya duduk rapat-rapat. Kenapa? Bila kita duduk rapat-rapat tu, syaitan tak boleh duduk dalam tempat kita. Jadi bila kita duduk renggang-renggang, tu dia tak ada tempat tau. Mengantuk, kan? Jadi macam-macam hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok, maknanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ni duduk rapat-rapat di antara satu sama lain, sehingga kalau daun tu gugur, Rasulullah ni kalau dia beri ta'lim, kadang bawa pokok, kan? Bawa pokok rendang, sahabat-sahabat keliling daripada Rasulullah, mereka duduk rapat-rapat. Ketika mana daun gugur daripada pokok tu, kerana rapat dia duduk, daun tu tak jatuh ke tanah. Tak jatuh ke tanah. Dan jatuh di riba para sahabat radhiyallahu anhum. Kerana apa? Rapatnya mereka duduk dalam majlis ta'lim. Jadi ni sebab tu kita kalau duduk dalam majlis ilmu tu kena jaga tu. Jagakan. Sebaik-baik duduk dalam majlis ilmu, kata Imam Syafi'i, macam mana? Kalau nak duduk dalam majlis ilmu, yang pertamanya duduk dalam keadaan duduk tahiyat awal. Tahu duduk tahiyat awal tak? Ataupun duduk iftirash. Duduk ni ada 2. Satu duduk namanya iftirash, dan satu lagi duduk namanya tawarruk. Duduk iftirash ni macam kita duduk tahiyat awal. Itu namanya iftirash. Jadi kalau duduk dalam majlis ilmu, duduk iftirash itu adalah lebih baik. Kerana apa? Bila kita duduk macam tu, sukar untuk kita tidur. Dia kalau duduk bersila, bersandar pula, kan, lama-lama yang putih tu jadi gelap. Tengok rupa dah tak ada dah, kan? Dah belayar tempat lain, kan? Jadi dengan sebab itu, kalau duduk majlis ilmu, duduk iftirash. Iftirash tu maknanya duduk seperti mana tahiyat awal. Kalau tak mampu duduk begitu, duduk yang keduanya disuruh duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni duduk macam tahiyat akhir. Duduk tu. Itu pun boleh juga. Kerana duduk macam tu susah nak tidur. Ni kalau duduk bersila, lepas tu kaki terkangkang pula. Lepas tu orang tarik, maknanya dinding tu jatuh keluar. Kan? Sebab tu kalau sekiranya duduk tawarruk juga tak boleh, maka duduk yang ketiga ialah duduk secara bersila. Macam kita lah duduk bersila. Itu juga dibolehkan. Kerana apa? Cara duduk begini ditunjukkan oleh Jibril ketika mana datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Dan mengajukan beberapa soalan kepada baginda
Jibril ketika mana datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca nanti, tengok dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang kedua, bagaimana malaikat Jibril datang bertemu Rasulullah. Macam mana malaikat Jibril duduk? Iaitu duduk iftirash, bertemu lutut dengan lutut. Dia duduk itu bertemu lutut. Sehingga malaikat Jibril letakkan tapak tangan dia di atas riba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu duduk yang paling bagus. Dalam majlis-majlis ilmu, duduk yang macam tu bagus. Dia kalau duduk bersila, lepas tu cari tiang pula, duduk je. Kan? Kalau tak ke belakang, ke depan. Kalau duduk je sandar, lelap, lepas tu lelap. Kalau duduk ke depan, tunduk je, lama-lama keluar dari wasi. Kan? Tidur lah. Dia gitu. Ya. Sebab tu duduknya bentuk dalam majlis ilmu, kata Imam Syafi'i, maknanya duduk dalam iftirash itu adalah lebih baik. Kan? Kemudian adab lagi disebut oleh Imam Syafi'i. Adab orang menuntut ilmu apa? Apabila disebut nama Allah Ta'ala, maka hendaklah dia kata dengan lafaz Allah Azza wa Jal, ataupun Allah Jalla Jalaluh, ataupun Subhanallah. Sebut nama Allah Ta'ala, Subhanallah. Sebut je nama Allah, Subhanallah. Dan bila disebut pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat terus. Kan? Jangan jadi orang kedekut. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sebakhil-bakhil manusia orang yang apabila disebutkan nama aku, dia tak mau berselawat kepada aku. Tu orang yang paling bakhil. Orang yang bakhil, kalau dia ada harta banyak, dia tak nak bagi orang, tak jadi masalah, sebab memang itu harta dia. Tapi yang ini disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak nak selawat. Selawat bukan kena bayar pun. Kan? Malah orang yang berselawat ni, setiap kali dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawatnya terus disampaikan kepada Rasulullah. Maka para malaikat akan sebut, wahai Muhammad, ini selawat daripada Fulan bin Fulan yang datangnya daripada tempat ni. Itu kelebihan orang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seterusnya, orang yang bila duduk dalam majlis ilmu disebutkan nama-nama para sahabat, maka hendaklah dia mengatakan apa? Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum. Sebut nama sahabat, sebut radhiyallahu anhu. Macam contoh orang kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka kita pun sambung radhiyallahu anhu. Sebut je nama Sayyidina Ali, radhiyallahu anhu. Dia kalau dalam majlis ilmu. Dan apabila disebutkan nama tabi'in ataupun nama-nama orang-orang saleh, maka kita sebut contohnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kan? Radhiyallahu anhu, mana orang yang diredai. Jadi maknanya itu di antara adab-adab ketika mana kita duduk dalam majlis ilmu, kita kena buat gitu. Dan apabila disebutkan nama-nama musuh pula dalam majlis ilmu, contohnya bila sebut maka Fir'aun, sebut la'natullah alaih. Sebab itu maknanya musuh. Disebut nama Abu Jahal, la'natullahi alaih. Kan? Kalau disebutkan nama-nama musuh, sebut nama Fir'aun, sebutkan nama Iblis, la'natullahi alaih, maka dia sebut. Dan yang ke-16 kata Imam Syafi'i, berasa gembira apabila disebutkan syurga. Orang duduk dalam majlis ilmu, bila disebutkan tentang syurga, kena gembira. Kan? Disebut tadi kita baca dalam sembahyang, innal muttaqina mafaza, orang yang bertakwa mereka itu akan berjaya. Orang bertakwa itu berjaya hidup dunia, akhirat berjaya. Lit-taghina ma'aba, kan? Mau orang bertakwa ni hidup dia berjaya. Mereka akan masuk dalam syurga, kan? Maka masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia bergira. Dan apabila akan disebut nama neraka atau disebut tentang neraka, hendaklah maknanya ada rasa takut dalam diri. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bila kita duduk dalam majlis ilmu.
Dan seterusnya kata Imam Syafi'i, bila duduk dalam majlis ilmu jangan ganggu, jangan mengganggu. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu, kalau kita tak nak dengar, jangan halang orang lain nak dengar. Tu hadap yang kena jaga. Tidak payah nak dapat ilmu. Kalau kita tak nak dengar, tak apa. Duduk je lah, tak payah dengar. Tapi jangan ganggu orang lain nak mendengar majlis ilmu. Sebab tu itu adab. Seperti mana apa? Dia kata jangan mengganggu perjalanan majlis, kata Imam Syafi'i. Seperti berbual-bual atau bersalam-salam dengan lewat. Dah datang lewat dalam majlis ilmu, masuk salam orang, tu tak boleh. Sebab tu bila datang dalam majlis ilmu, kita dah terlewat, jangan sembahyang lagi dah. Masuk dalam tu, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Kalau duduk dalam majlis ilmu, dalam masjid, tak sempat nak sembahyang, tak ada ruang nak sembahyang, majlis ilmu sedang berjalan, maka tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Baca 4 kali sebagai ganti daripada sembahyang sunat. Ni datang dalam majlis ilmu. Terus duduk, ganti dengan tasbih 4 kali baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Yang seterusnya kata Imam Syafi'i, menghadiri majlis ta'lim adalah lebih baik daripada melakukan ibadat sunat saya sendiri. Duduk dalam majlis ilmu lebih baik, lebih afdal. Kan? Kerana apa? Dalam majlis ilmu ni ialah majlis zikir. Dia termasuk dari dalam majlis zikir. Dan kata Imam Syafi'i, adab orang bertaklim ataupun untuk ilmu, ta'zim bil qalbi, iaitu memuliakan dan membesarkan majlis dengan hati dia. Nah, kalau kita tak suka pun, sebab tu kata Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Kan? Pertamanya kata Imam Ghazali, jadi orang alim. Kun aliman au muta'alliman. Kalau tak mampu jadi orang alim, jadilah orang yang belajar. Nak mengajar tak boleh, jadi orang belajar. Kun aliman au muta'alliman. Kalau tak mampu juga nak jadi orang belajar, au mustami'an, jadilah orang yang mendengar. Jadi orang mendengar. Nak mengajar tak boleh, nak belajar pun tak mampu, jadi orang dengar je. Datang dengar je. Mustami'an. Ataupun yang keempat, kalau mendengar pun tak boleh, au muhibban, jadilah orang yang cinta kepada orang yang menuntut ilmu atau cinta kepada majlis-majlis ilmu. Ni 4 perkara. Imam Ghazali kata, kun aliman, jadi orang alim. Tak mampu jadi alim, au muta'alliman, jadi orang belajar. Tak mampu juga, au mustami'an, jadi orang mendengar. Tak mampu juga, au muhibban, kan? Maka dia kata, wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak, suka orang belajar tidak, duduk majlis ilmu pun tak suka. Ini jadi orang 5, makna jadi dia akan binasa. Fatuhlak, kamu akan binasa. Jadi kita ni kena tempatkan salah satu daripada 4. Daripada 4 perkara yang Imam Ghazali sebut tadi. Kan? Ini alhamdulillah hari ni jadi orang yang belajar. Besok dah habis belajar, naik pada tingkat yang atas, iaitu tingkat apa? Aliman, orang mengajar pula. Jadi sebab tu mula dengan belajar dulu. Sebab jadi tanamkan minat dalam hati supaya apa? Jadi orang yang belajar. Buat masa ni jadi orang yang belajar. Besok sampai dah habis belajar, akan naik kepada tahap tempatkan diri pula jadi orang yang mengajar pula. Jangan kita ni tak mau belajar, tak mau mengajar. Dan yang terakhir kata Imam Syafi'i,
adab orang menuntut ilmu ni apa? Tabligh wal amal, iaitu mempunyai niat mahu menyampaikan dan mengamalkan ilmu yang dia dengar. Jadi kali ini kita dengar ilmu, hari ini kita belajar bersungguh-sungguh, bertahun-tahun belajar, kita dengar ilmu yang kita dapat, sampai pada masa besok, niat dalam tiap-tiap hari, niat dalam hati, aku belajar ni tujuan nak beramal dan tujuan nak menyampaikan ilmu. Jadi bila kita niat yang demikian, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita jalan untuk menjadi orang yang berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah, kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada kita pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna khairas sabah wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadr wa na'udzubika min syarris sabah wa syarril masa wa syarril qada wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yaumina hadza salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Allahumma inna na'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Allahumma inna na'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi.